Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 30/12/2021 kita dapat meneruskan tafsir surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. Juzuk yang ke-23, surah yang ke-36. Sambungan kita ayat yang ke-33. Ayat 33, 34, 35, 36, insya-Allah. Cerita yang kita akan baca ini, ayat-ayat yang kita akan baca ini, iaitulah firmanullah Ta'ala menjelaskan kepada kita dalil wahdaniyatillahi wa qudratihi, dalil keesaan Allah dan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Iaitu Allah Ta'ala turunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati, menyuburkan bumi. Dan Allah ciptakan berbagai jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan menciptakan makhluk itu berpasangan. Ini ayat yang kita akan bincangkan di dalam siri kita ini, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 956, 956 ayat 33. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Itu ayat yang kita baca. Balik semula kita kepada terjemahan ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan dalil yang terang untuk mereka. Ini dalil tentang keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla kepada mereka, memahami kekuasaan dan kemurahan kami. Allah perkenalkan dia Allah yang berkuasa, yang bersifat dengan murah.
ialah bumi yang kering kontang. Al-ardul maitah, bumi yang mati. Jadi dalam istilah Quran dia guna bumi yang tak ada tanam-tanaman, yang tak subur, itu nama dia bumi mati. Bumi yang mati kami hidupkan dia. Ahyainaha, kami hidupkan dia. Dengan apa? Dengan turunnya hujan. Bila turun hujan, subur kembali, segar semula. Wa akhrajna minha habba, serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, dan dengan sebab itu maka dari hasilnya mereka makan. Baik, sebelum kita pergi kepada huraian, kita pergi dulu kepada munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa munasabah? Yang pertama, setelah Allah Ta'ala berfirman, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, semua kamu ni akan dikumpul balik di mahsyar. Ayat ini menunjukkan bahawa manusia akan dikumpulkan semula selepas daripada mati. Maka ayat ini menunjukkan tanda-tanda. Mu jangan duduk fikir panjang, jangan duduk orang panggil pecah kepala, duduk mikir macam mana kita nak faham nak hidup balik ni macam mana. Jangan duduk kata tak boleh ni, tak logik ni, tak munasabah ni. Tak ada. Allah kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Mu tengok bumi. Bumi kering kontang. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya sedia ada pun kuning habis dah. Kata orang mati dah. Kami hidupkan dia. Kadzalika nuhyil mauta, demikianlah kami boleh hidupkan orang mati. Pelik apanya? Allah Ta'ala nak tunjuk bumi ini kering, hujan, hidup, hijau, nak tunjuk bahawa kuasa Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aidan lamma dzakara halal mursalin. Dalam ayat lepas Allah Ta'ala cerita kepada kita 3 orang rasul. Fa'azzaznaha, 3 orang rasul. Kemudian datang pula seorang lagi pendakwah, dan orang yang menentang mereka telah dibinasakan. Kerja pendakwah itu syughuluhum at-tauhid. Kerja mereka mengajak orang kepada tauhid dan menyatakan bukti-bukti yang jelas, yang nyata tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh kerana mereka duduk atas bumi, mereka berdakwah di atas muka bumi, bergerak ke sana sini atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita ayat ini, wa ayatul lahumul ard, aku tunjukkan tanda aku di bumi. Ini kaitan ayat kita ni dengan ayat yang sebelum. Itu dia panggil dalam bahasa ilmu Quran, dia panggil munasabatul ayah. Maknanya Rasul duduk atas bumi, sekarang ni aku tunjuk kuasa Allah Ta'ala di bumi. Mu tak payah mendongak ke langit, tak payah angkat kepala, cukup dengan kita bincang di bawah ini saja. Allahu Akbar. Itu dia panggil munasabatul ayah. Sekarang ni kita pergi kepada tafsir ayat kita ni. Wa ayatul lahum, Allah kata tanda bagi mereka. Siapa dia? Waktu turun Quran ini, wa alamatun azimatun li kuffari Quraisy. Alamat besar, tanda kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala kepada Quraisy. Jadi ayat ni Abu Hayyan kata ad-dhamir lahum ay aidun ala kuffari Quraisy wa man yajri majrahum fi inkaril hasyri. Mana asalnya turun pada Quraisy, kemudian dipakai kepada semua golongan yang mengingkari akan dibangkit semula, akan dikumpul balik selepas daripada mati. Ayat mana? Ayat yang menunjuk dalatun ala wahdaniyatillah, yang menunjukkan kepada keesaan Allah Ta'ala, wa kamali qudratihi ala ba'sil mauta, sempurna kuasa Allah Ta'ala nak hidup balik orang mati, dan lain-lain
kekuasaan yang Allah Ta'ala miliki. Maka di sini Allah tunjuk tanda itu apa dia? Al-ardul maitah, iaitu Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang kering, bumi yang sudah mati. Wa akhrajna minha, dan kami keluar daripadanya habban. Habban itu anwa' minal hubub, bijirin, orang panggil biji-bijian. Bijirin, padi, beras, gandum, jagung, mana benda orang makan dia tu. Orang makan itu dipanggil bijirin, mana benda tu kita makan, ke kacang. Allahu akbar. Allati yataghazzan nasu 'alaiha, yang manusia makan sebagai makanan yang mengenyangkan. Ini satu kategori tumbuhan, satu jenis tanaman bijirin. Kemudian kita bagi ayat yang ke-34, satu kategori tanaman lagi. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, dan kami jadikan padanya kebun-kebun pokok-pokok kurma, wa a'nabin, dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan padanya mata air. Pokok tak boleh hidup kecuali ada mata air. Kalau nak tunggu hujan, hujan tak sentiasa turun. Hujan sebagai pembekal air kepada bumi. Hujan dia tangkung, ambil air, bawa naik atas, dikumpul, kemudian turun balik. Simpan air bumi, simpan dalam perutmu. Kemudian manusia nak air, dia tarik keluar melalui perigi, mata air, tali air, macam-macam jenis air yang ada, itu dipanggil sumber air. Dalam ayat ini Allah kata apa? Waja'alna fiha, dan kami jadikan di atas bumi itu jannatin. Asalnya bumi itu mati, kering kontang kata orang, tak ada apa. Kami hidupkan dia dengan jannatin ay basatin. Kalau kata jannat, pokok-pokok yang berdahan, yang berbuah. Itu dia panggil jannatin min asjarin nakhil, daripada pokok-pokok yang pokok besar. Wakili pokok besar siapa? Kurma, pokok tamar. Itu panggil pokok besar. Wal a'nab, a'nab ni tak ada pokok besar, dia menjalar. Dia dua-dua. Tapi orang tak makan pokok, orang makan buah. Berbeza dengan ayat 33 tadi, habbah tu orang makan dia. Tu Tuhan kata faminhu yakulun, daripada biji tu kamu makan. Yang ni pula tak. Ayat 34 ni Allah gambarkan kepada kita jenis pokok yang dimakan buah. Sama ada pokok tu pokok besar, ataupun pokok yang kecil seperti anggur, labu, dia menjalan. Tapi orang tak makan pokok, orang makan buah. Pucuk dia makan lah, buat cicah budu. Kita orang Kelantan ni, pucuk dia tu boleh buat cicah budu. Pucuk apa ni, labu tadi. Maka itu satu kategori lagi. Basatin wa asjar an-nakhil. Dalam surah Al-Mu'minun Allah kata fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Ini ayat ni sama. Surah Al-Mu'minun 19, kami jadikan bagi kamu kebun-kebun daripada nakhil. Nakhil itu kurma. Nakhlah itu sebatang pokok. Nakhil pokok. Dan anggur. Mana kategori pokok yang menjalar, pokok yang berdahan, yang ada batang. Pokok besar kita kata. Allah tak sebut semualah. Tuan-tuan yang kata, kenapa durian tidak ada? Kenapa rambutan manggis tak ada? Cukuplah mana kategori. Sudah ada dua kategori pokok. Ini bahasa Al-Quran, bukannya bahasa buku sains cerita satu-satu. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya apa yang tumbuh di atas muka bumi itulah yang kamu makan. Alhamdulillah. Jadi ayat ini jelas kepada kita dua jenis pokok yang ada di atas bumi.
Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan padanya mata air. Ai lamma kanatil jannat, apabila pokok-pokok kebun-kebun itu la tasluhu illa bil ma, mereka tak boleh hidup tanpa air. Pokok tanpa air tak boleh hidup. Di antara tabiat air, duduk terpendam dalam bumi. Mari kita detailkan sikit. Wa kana min tab'il ma' al-ghawru fit turab, duduk dalam tanah. War rusub, dan dia punya cepat serap masuk ke bawah. Fakana fawranuhu ila jihatil ulu amran bahiran lil aqli. Jadi tiba-tiba air itu boleh keluar daripada perut bumi simpanan dia naik ke atas. Ini satu perkara yang patut dipikirkan oleh manusia. La yakunu illa biqasri qasirin hakim. Tak keluar air ni, mata air pecah, keluar air mengalir dalam kebun kita, mengalir di bukit-bukit menjadi tempat peranginan, pelancongan, tempat orang pergi duduk bersuka-suka, istijmar. Kata orang pergi duduk berehat situ, tapi manusia rehat di tepi air. Mereka tak mikir kepada siapa yang menurunkan air, siapa yang mengeluarkan air daripada batu. Itu kepincangan manusia. Allahu Akbar. Fajjarna fiha minal uyun, ay farjarna fil ardi min uyunil ma. Kami pecahkan lubang daripada batu, daripada apa? Keluarnya mata air. Kita kata alhamdulillah. Hamdan laka ya Rabb. Segala puji bagi Allah, maha suci bagi Allah yang telah menciptakan kepada makhluk hamba-hamba ini segala kegunaan yang ada di atas muka bumi. Untuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk apa? Ini kita kena mikir ni. Allah sebut dalam ayat 35, liyakulu min samarih. Liyakulu min samarihi. Supaya mereka makan dari buah-buahnya. Tengok. Beza di antara ayat ni dengan ayat 33. Ayat 33, faminhu yakulun. Daripada bijiran tadi kamu makan. Dia panggil direct, makan benda tu. Yang ni liyakulu min samarihi, supaya mereka makan dari buah-buah. Buah mana? Buah anggur, buah tamar, buah rambutan, buah durian, buah jambu, apa dia buah. Maka itu perbezaan, supaya kamu makan dari buah-buahnya. Orang tak makan batang tamar, ada orang makan. Kalau pokok kelapa dia panggil umbuk. Umbuk okey lah. Umbuk kelapa tu yang atas bucu tu, yang kita buat bandingan, umbuk kelapa tak pernah tua. Bandingan dengan nafsu manusia, kan? Orang Kelantan kata, mula hayah ni panggil, dia kata umbuknya tak tua. Mana umbuk kelapa ni tidak tua. Kalau tua mati dia. Jadi manusia dengan nafsu pun macam tu jugalah. Walaupun sudah tua tak larat, tapi dia punya panahan nafsu tu tinggi lagi darjat. Nak lagi ke dunia. Akhir sekali mati tak sempat nak taubat. Masih mati tak sempat nak banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Liyakulu min samarihi. Samarihi tu balik kepada mana? Tuan-tuan tengok dalam sudut tafsir. Liyakulu min samarihi qila ad-dhamir fi samari ya'udu ila Allah, ay fahuwa min fi'lihi wa khalqihi. Mana supaya mereka makan daripada buah-buahan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Satu. Wa qila ya'udu ila al-ma', hi itu balik pada air. Liyakulu min samari, hasil pada buah yang berbuah, hasil daripada air yang keluar daripada batu ataupun hujan yang turun dari langit. Dua, ay liyakulu minas samaril hasili bil ma', supaya mereka makan daripada buah-buah yang terhasil daripada air. Jadi ada kata liyakulu ay min samari ma taqaddama dzikru minal jannati wan nakhil. Jadi ini campur semua ni. Supaya mereka makan daripada buah-buahan yang terhasil daripada kebun-kebun yang telah subur, yang subur, yang telah ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pokok-pokok dia tumbuh gitu ya. Ada pokok, tengok. Wa ma amilathu aydihim.
dan dari pokok yang dikerjakan oleh tangan mereka. Jadi ada dua perkara di sini. Kita akan berhenti seketika di kalimah ma amilathu aidihim. Sebab ulama tafsir panjang sini. Dalam kitab saya ni ada beberapa muka surat, dia bincang di sini, tapi kita ambil dalam masa 2 minit. Wama, tuan-tuan tanda, letak di kitab nota tu, wama amilat aidihim, dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Ulama bahasa, ulama tafsir, biasanya ulama tafsir ni dia juga pakar dari sudut bahasa. Maka dia bincang, ma di sini, ma nafi atau ma mausul. Ni orang mengaji Arab dia senyum. Yang tak mengaji Arab, biarnya semangat nak mengaji Arab. InsyaAllah, tuan-tuan kata, insyaAllah. Dia kata, saya tua dah ustaz. Tua pun, kata Imam Ahmad, dia kata, kita belajar ni minal mahdi ilal lahdi. Daripada mulai kita lahir dulu sampai ke lubang lahad. Kena mengaji, jangan duduk takut. Ma huna, ada ulama kata ma dengan mana isim mausul bermakna allazi, dengan makna yang. Makna yang, maknanya mereka makan daripada buah-buahan yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Apa dia? Kita ni bila nak pokok, kita tanam. Kita bawa benih, pergi tanam pokok durian, pergi tanam pokok jagung, pergi tanam pokok mangga, pokok limau, pokok manggis. Itu dia panggil hasil daripada usaha yang kamu tanam. Semua tu rezeki daripada Allah, tapi nak nampak kita kerja. Itu satu. Ada yang mengatakan buah-buah ni telah ada, sudah siap. Allah Ta'ala rezekikan kepada kita buah anggur, buah manggis, buah limau. Apa yang kerja kamunya? Apa yang kamu kerja? Kal asiri wa dibsi wa ghairihima. Kerja kitanya ambil anggur, perah. Ambil bertukar orange, limau, perah, jadi asir. Jadi jus. Asir tu jus. Dia terjemah Arab dengan Arab juga, letih kita tak. Kal asir. Asir tu makna jus. Maknanya kamu minum, kamu makan daripada apa yang kamu kerjakan. Buah sudah ada, tangan kitanya hanya proses. Allahu Akbar. Tengok ayat ni detail. Itu dari sudut makna. Kata di Syekh Syaukani selepas dikumpulkan pandangan-pandangan ulama salafus salih, dia kata ay liyakulu min samarihi wa yakulu mimma amilat aydihim kal asiri wad dibsi wa ghairihima wa kadzalika ma gharasuhu wa hafaruhu ala annama mausulah. Maknanya mereka makan daripada buah-buahan yang mereka usahakan bertanam, dan mereka usahakan proses buah itu untuk menjadi anggur, jadi jus, jadi macam-macam bahan makanan, bahan minuman. Kita kata alhamdulillah, semua ini daripada Allah. Kita hanya kerja untuk apa? Untuk kita nak masukkan ke dalam mulut kita yang berlazat, yang berkhasiat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata ma dengan makna nafiyah. Ma tidak. Apa pula ni tidak ni? Maknanya kalau kita kata ma nafiyah, makna dia begini. Supaya mereka makan dari buah-buahan yang bukan dari usaha mereka. Bukan daripada kerjamu. Habis? Dari mana? Ai laisat tilkas thimaru min sun'i aidihim. Buah-buahan itu bukan mari daripada tangan kamu, bukan mari daripada kekuatan kamu, walakin hiya min fi'lillah. Ianya daripada rahmat daripada Allah. Allah yang hidupkan pokok. Kita tanam, betul, kita tanam. Tapi berapa banyak yang kita tanam mati, tak berbuah. Tak, Allahu Akbar. Saya tanam pokok mangga contohnya. Mula-mula buat pondok, ada pakcik dia pondok, dia kata, ustaz, tanam pokok ni. Pokok yang terbaik ni, buah ni, saya pilih dia punya benih yang comel. Kata tanam pakcik. Kalau pakcik dah mati, kita kata rahimahullah. Kalau mati, kita kata Allah makhtim lahu bi husnul khatimah. Tanam. Comel naik pokok. Masya Allah. 2014 mari banjir. Rupanya pokok mangga ni pokok yang tak tahan dengan air. Nak mati dia, kering. Mari kawan-kawan kita NGO yang bantu banjir, dia kata pokok ni kena potong. Potong, naik balik, subur, comel sekali. Sama mari rumah saya boleh ambil gambar depan pokok ni. Tapi tak berbuah. Tengok.
Dikatakan oleh Pak Cik tadi, Pak Cik Man tadi rahimahullah, dia kata saya pilih yang tercomel Ustaz ni. Kita kata kalau kata usaha kita mestilah pokok ni yang terbaik. Setara dengan harum manis ke apa benda. Kita kata tak. Tapi apa boleh buat, tak berbuah. Buah pula masam. Orang Kelantan kata masam perak. Masam perak ke? Kau masin. Ingat dah kata, dia panggil kata penguat dia. Yang pentingnya wa ma amilat aidi. Bukan usaha tanganmu semata-mata. Allah yang rezekikan. Allahu akbar. Baru kita nampak, kalau setakat aku tanam. Kalau setakat pakar pokok kata pokok terbaik, beli baja macam-macam, tak orang dulu baja tai ayam pokok buat buah-buah. Kita ni macam-macam baja peringkat antarabangsa. Baja international beli. Pokok tak mau berbuah. Apa nak kata? Maka dalam ayat ini, wa ma amilat aidihim, pokok buah yang ada itu bukan kerja tanganmu. Kamu tanam je, tapi yang beri buah tu siapa? Allah. Itu dia panggil ma nafiyah. Allah. Jadi kata di para ulama, ada ulama mengatakan waqila al-ayatu salihatul salihah lil ma'nayaini. Ayat itu boleh dua-dua. Pokok ma dengan mana mausul dengan makna nafi boleh. Jadi macam mana kita nak kata? Wa ma amilathu aidihim, pokok yang kamu tanam dengan tangan kamu, kamu tanam, dan juga apa yang kamu usahakan dengan tangan kamu untuk menghasilkan jus, menghasilkan asir, menghasilkan daripada pokok-pokok itu, maka dia kata tidak jadi masalah bahawa kami yang rezekikan kepada kamu, kamu yang usahakan, dan bukan semata-mata hasil itu dinafikan daripada kekuasaan kita, tapi dia datang daripada Allah. Kita kata alhamdulillah, itulah nikmatnya bila kita belajar ma mausul, ma nafiyah, dua-duanya terpakai kepada ayat ini. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Nah, bila ingat ke pokok ni, tengok ke? Tengok ke jus lah, tengok ke tu, tengok ke mangga, tengok ke tebu. Musim-musim hujan macam ni, macam mana ni? Doakan kami di sini, ramalannya kata hujan kuat daripada semalam sampai pagi ni, hujan turun berhenti, turun berhenti. Jadi kita doakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, bawalah hujan ni ke tempat yang tidak membahayakan kepada hamba-hambamu dan juga harta benda, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Baik, Allah kata apa? Di akhir ayat, kalau setakat makan saja, kambing pun makan. Kalau setakat minum saja, burung pun pandai minum. Tapi yang besarnya, akhir ayat 35, afala yashkurun, maka patutkah mereka tidak bersyukur. Ini yang besar sekali. Allah bagi pada kita nikmat yang banyak, rezeki yang luas, makanan yang pelbagai. Syukur ke tak syukur kamu? Ai afala yashkurun nasu rabbahum alladhi awjada lahum tilkan ni'am. Adakah manusia bersyukur kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita bermacam-macam pokok, bermacam-macam buah-buahan? Syukur ke tak syukur? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan kata insya-Allah, alhamdulillah kami syukur ya Rabbal Alamin. Betul ke syukur? Tengok. Kata di ulama tafsir, asyukru, apa makna syukur? Tanda sikit. Hari ini kita masuk tajuk syukur. Asyukru huwa al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Tanda orang itu syukur, iaitulah kita melakukan ketaatan kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Dan kita gunakan nikmat itu di jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata di ulama, syukur itu 3 kategori. Tanda ni pelajar. Syukur ada 3 kategori. Yang pertama, syukur al-qalb, hati syukur. Hati sentiasa syukur, ingat kepada Allah, alhamdulillah ya Rab, syukur dengan hati. Kita fikir nikmat ni Allah beri, kenapa aku tak nak syukur? Satu. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lidah. Sentiasa lidah kita alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa nak makan baca bismillah, sudah makan alhamdulillah. Nak minum baca bismillah, sudah minum alhamdulillah. Apa saja nikmat kita dapat, alhamdulillah. Itu dia panggil syukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, kita syukur dengan anggota. Syukur dengan apa? Dengan anggota, dengan apa? Kita tunjuk. Dah kita makan, dah kenyang, sihat tubuh badan. Orang azan tak melangkah ke masjid, syukur ni lah.
Allah Ta'ala beri kita nikmat sihat. Naik basikal 50 kilo boleh, tapi 50 langkah masjid tepi rumah tak sampai. Tuan-tuan jangan tanya ini waktu PKP ke ni. Lah, waktu tak PKP ni. Tak pergi juga. Jangan. Duitnya banyak, buahnya banyak, tapi sanggup biarlah buruk buah tu daripada aku sedekah pada orang. Lah. Tuan-tuan jangan jadi macam ni. Ana jumpa seorang pakcik. Budak-budak biasalah. Lalu dekat pokok dia ambil jambu ke buah mangga. Ambil. Menatai budak ni, dia kata ambil buah aku tak minta izin. Dia tebang pokok. Subhanallah. Sayang tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis, mana-mana pokok yang kita usahakan kita tanam. Ma'amilat tu aidihim, yang kita tanam. Hayawan mari hingga atas pokok. Burung mari makan buah. Manusia makan buah. Semuanya kita dapat pahala. Kenapa pergi tebang? Kita kata itulah manusia, tak syukur nikmat. Kita kongsi-kongsilah nikmat, tapi memang tak betul lah. Budak-budak ni pergi ambil tanpa izin. Tidak betul. Tapi tak payahlah kita sampai pekat tebang pokok. Semata-mata marah orang ambil. Kita dengan Allah Ta'ala banyak nikmat Allah Ta'ala beri, kita tak syukur. Kan? Jadi kita belajarlah ilmu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ini, para jemaah sekalian. Siapa dia ada kebun, ada kepandaian tanam je pokok apa dia. Orang ambil, kita kata alhamdulillah, aku dah sedekah, tak payah susah payah. Tak perlu kita bawa barang-barang pergi. Kan? Ni kalau musim buah banyak sampai berbaku-baku bawa letak di tangga masjid, bawa mari ke asrama di pondok makan anak-anak. Kita kata alhamdulillah, syukur. Baik, syukur 3 kategori, selesai dah kita. Allah Ta'ala sebut kepada kita, afala yashkurun. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya bersyukur. Syukur kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat. Syukur kepada Allah Ta'ala dengan kita infakkan harta yang diberi. Buah-buah yang kita dapat banyak kita jual. Hasilnya kita boleh gunakan untuk fisabilillah, untuk kegunaan kita. Dan juga hasil daripada buah yang banyak kita sedekah. Kita kata alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala sangat luas. Baik. Kemudian Allah Ta'ala akhirkan cerita syukur ini dengan apa? Dengan ayat 36. Tengok ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Akuilah kesucian Allah Azza wa Jalla. Sucinya Allah Ta'ala, subhana, maha suci Allah. Daripada sifat kekurangan, daripada sifat lemah, daripada sifat tak tahu, daripada segala sifat kekurangan. Subhana. Akuilah kesucian Allah. Allazi khalaqal azwaja kullaha. Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Makhluk ada gu belaka, ada pasangan. Mimma tumbitul ardu. Sama ada yang ditumbuhkan oleh bumi. Ada jantan, ada betina. Pokok jantan ni tak buah. Ni pokok betina buah, tapi pokok jantan dia ada bunga, dia ambil, dibungakan dia. Dipasangkan kepada yang betina, jadi buah balik. Tengok. Ada berpasangan juga dia. Kambing, hayawan sudah tentu pasangan. Manusia sudah tentu berpasangan. Wa min anfusihim, atau dari diri mereka. Kita juga manusia berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, ataupun dari apa yang mereka tidak dapat mengetahuinya. Apa dia yang kita tak tahu? Tengok dia punya huraian. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita, subhanalladzi ay tanazzahallah amma la yaliqu bihi. Maha suci Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Yang tidak layak bagi Allah. Apa dia tak layak? Orang kata Tuhan ada anak. Orang buat syirik. Segala bentuk sifat kekurangan tidak layak bagi Allah. Siapa Allah? Allazi khalaqal asnaf. Allah Ta'ala yang telah menciptakan pelbagai-bagai jenis itu, yang tumbuh-tumbuh daripada atas muka bumi, yang menjala di atas muka bumi, yang naik menjulang ke langit, kata orang, pokok-pokok yang tinggi-tinggi, kan? Dan semuanya ada pasangan. Wa min anfusihim, daripada manusia juga Allah Ta'ala jadikan ada laki-laki, ada perempuan.
Yang tak mau jadi laki-laki perempuan ni orang yang rusak fitrah, nama dia kumpulan yang rusak fitrah. Tuan-tuan sebutlah nama apa pun kita tak nak sebut dah. Kan? Allahu Akbar. Rusak fitrah. Punah dia panggil. LGBT ni panggil rusak fitrah. Main jantan sama jantan. Mu fikir baik. Kalau tak ada laki-laki, tak ada perempuan, habis mu macam mana nak keluar daripada jantan orang tak keluar weh. Macam. Bolehnya mikir macam ni. Manusia rusak fitrah telah dirusakkan oleh syaitan. Ada persatuan besar pun tu mereka antara bangsa. Di negeri kita pun sudah ada dah nampak bendera pelangi itu sudah keluar juga kadang-kadang. Na'udzubillah. Allah kata dalam ayat ini qala al-Qurtubi nazzaha nafsahu subhan an qaulil kuffar. Allah sucikan dirinya daripada tuduhan puak-puak kafir. Tuduhan puak-puak kafir ni dia kata Tuhan ada anak lah. Kita pun orang Islam ada juga yang tumpang-tumpang nak bergembira dengan kumpulan yang kata Tuhan ada anak. Dia kata kami ucap tahniah ke dia ya, bukan ke Tuhan dia. Tapi ucapan tahniah tu ada kaitan tak kaitan dengan agama? Ada. Ini baik. Pasal tu anda tengok seorang pendakwah, dia buat kronologi pandangan ulama-ulama ni tentang ucapan kepada orang kafir pada perayaan dia. Mula-mula dia kata haram, kemudian makruh, kemudian sunat, kemudian wajib. Ada yang kata kalau tak ucap itu berdosa. Sudah naik taraf. Dia panggil normalisasi benda yang bahaya ni. Akhir sekali manusia sudah jadi biasa. Bahaya juga masalah normalisasi ni. Semalam ada orang tanya soalan, dia tak nak buat shift hari Jumaat. Biasa hari Jumaat ni kita buat shift kan. Kedai makan. Waktu solat Jumaat pukul 12, yang jaga shiftnya wanita, perempuan. Yang lain laki-laki suruh pergi solat Jumaat. Sekarang ni dia tak nak tukar shift. Dia kata kenapa masa PKP boleh? Tengok, new normal. Ingat baik, new normal ni bahaya kalau tidak ditangani oleh pihak pemimpin, pihak pemerintah dengan cara baik-baik. Bahaya. Orang dah mula dia kata, tak pergi Jumaat baru ni boleh? Kenapa PKP boleh? Sekarang ni tak boleh. Sedangkan kalau wanita semua jaga kedai ni bahaya juga. Nanti orang perempuan datang waktu solat Jumaat, budak-budak perempuan ni tahu apa? Tahu bertempik. Dia ingat tahu bertempik. Jadi wanita pun kita kena ajar juga taekwondo, kena ajar juga ilmu mempertahankan diri. Mana waktu solat Jumaat pun kalau orang kacau, padangnya puak dia ya. Dah. Akhir kali tap dia bagi, mu ingat wanita sini pondan macam kau ke? Kena sebiji lari puak tu. Baik, kita bagi pada ayat kita semula. Jadi Allah Ta'ala bersihkan dirinya, zatnya daripada tuduhan-tuduhan puak kafir. Dia tengok nikmat Allah Ta'ala beri, tapi pergi sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah. Allah kata apa? Sebagaimana dalam suratul Najmi, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan min nutfatin idza tumna, daripada air mani yang terpancur. Suratul Najmi ayat 45, ayat 46. Wa mimma la ya'lamun. Tuhan kata banyak lagi yang aku cipta yang kamu tak tahu, hai manusia. Kita ni rasa kita tahu, tapi kita tak tahu mana. Macam Allah Ta'ala buat pada kita oksigen. Kita ada sedut udara. Berapa harga? Tuan-tuan pergi hospital baru tahu. Dia kata harga oksigen ni satu botol berapa dia punya harga. Allah Ta'ala bagi pada kita sedut pagi, petang, siang, malam free. Tidak ada apa-apa. Yang adanya kita syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Barulah kita jadi manusia yang baik. Kita kata Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, itulah perbincangan ringkas kepada ayat 33 hingga 36. Dalil keesaan Allah, dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk membangkit semula manusia. Bangkit semula manusia pada hari kiamat. Kamu tengoklah kepada tanaman yang ada depan mata kamu. Itu dia panggil dalil. Ayat-ayat yang dilihat digabung dengan ayat yang dibaca, mata pula tengok, kita kata Masya Allah, sudah lengkap tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di hadapan mata kita. Kita kata Alhamdulillah. Maknanya kita kutip beberapa faedah daripada ayat yang kita baca ini. InsyaAllah seperti biasa 10 faedah dikutip. Yang pertama, tengok dalam ayat ini Allah kata apa?
Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Bumi mati kami hidup. Kullu syai'in yanmu, setiap benda yang bergerak. Maka orang Arab nama dia hidup. Hidup. Sebab itulah kita kata pokok tu hidup ke mati? Hidup. Dalilnya semalam 2 daun, hari ni 3 daun. Mana dia yanmu, bergerak. Maka orang panggil setiap yang bergerak nama dia hidup. Sebab dia bergerak. Dan yang mati, yang kering, orang panggil mati. Apa sebab pokok kuning tu? Mati dah. Mati, pokok mati. Pokok hidup. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ayatul lahumul ardul maitah. Dalil kuasa Allah Ta'ala, mu tengok bumi yang mati. Mati-mati. Ni ada malaikat mau ambil nyawa ke? Itu istilah. Istilah bumi mati, maknanya bumi yang tidak ada pokok ataupun pokok dia tak hidup. Maka bumi mati. Pokok yang hidup, hijau, kita panggil pokok hidup. Dia panggil pokok hidup. Dia hidup pokok, tak sama hidup dengan kita. Kita hidup boleh berjalan. Pokok dia hidup yanmu. Dia pokok dia naik, berdaun, berbuah. Itu dia panggil pokok yang hidup. Sebab itulah ulama dia bincang tentang kuku. Kuku dengan rambut. Macam mana hidup dua ni? Dia hidup macam mana kuku dengan rambut? Biasanya kalau anggota lain di tubuh kita, kalau kita cabut sakit. Pergi potong jari nak tahu. Oi, sakit. Tapi kalau potong kuku, jangan kena isi hanya. Kena potong kuku, tak sakit. Potong rambut, tak sakit. Itu bagaimana dengan hidupnya dua makhluk Tuhan ni? Kuku dengan rambut. Sebab itu para ulama kita kata, kita ni mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i sentuh dengan perempuan, termasuk isteri sendiri, batal wudu. Tapi kalau sentuh kuku, sentuh rambut, batal ke tak batal? Tak batal. Pasal itulah kalau orang sayang ke isteri dia nak pergi solat contohnya, isteri dekat pintu. Biasa bersalam. Tak boleh, jangan gosok. Buat salam dengan kuku. Jangan main-main lah, ajar pekoh pelik-pelik buat ni pula ni. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hidup nabatiyah. Hidup secara tumbuhan. Jadi dikatakan kuku dengan rambut kita dia panggil hayah nabatiyah. Sebab tu kita boleh potong dia tak sakit. Potong rambut tak sakit, potong misai tak sakit, potong bibir alah. Hospital pergi. Masya-Allah. Baik. Yang kedua, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ayat ini dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami akan hidup balik. Jawazu ihya'il mauta ahyainahu. Allah kata kami hidupkan dia. Bila kata hidup, tapi dia tambah lagi wa akhrajna minha. Hidup tu kan, hidup lah. Kenapa Allah Ta'ala tambah lagi wa akhrajna minha habban? Kami hidupkan dia dan kami keluarkan bijirin. Hidupkan pokok yang berbuah. Dia panggil wa zalika li annahu lamma ahyal arda. Bila Allah Ta'ala hidupkan bumi, Allah keluarkan bijirin, keluar pokok-pokok, kana zalika ihya tama. Itulah hidupan yang sempurna. Kalau hidup saja tak berbuah, tak keluar daun, dia panggil tak hidup. Jadi bumi yang hijau itu, bumi yang hijau yang tidak menumbuhkan pokok, tak keluar buah, maka dia orang tak panggil bumi yang tak subur. Tak subur. Jadi hidup tu mesti ada buah, ada pokok, barulah dia jadi hidup. Pasal tu Tuhan kata wa ahyainaha wa akhrajna. Kami hidupkan dia. Dengan apa? Kami keluarkan pokok. Tumbuh pokok. Baru betul-betul hidup. Kalau kata, bumi ni hidup ke mati? Hidup. Hidup apa? Tak ada pokok satu pun? Tak adalah. Hidup. Macam mana nak? Lah. Wa akhrajna. Bila keluar pokok, terbukti bumi ni subur. Bumi ni hidup. Itu dia panggil. Bahasa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut ahyaina wa akhrajna. Itu rahsia dia para jemaah sekalian. Masya-Allah. Jadi kami ni hidup. Hidup mana? Tumbuh, nampak dia punya bukti hidup. Yang ketiga, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Bumi mati, kami hidup.
Ulama tadabbur kata al-istidlal bisyahidi 'alal ghaib. Ini saksi perkara yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita dengan benda gaib yang kita percaya. Apa dia benda gaib? Kita percaya al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman dengan hari akhirat. Allah Ta'ala akan hidup balik manusia. Jadi sekarang ni kita tengok depan mata kita, saksi pokok-pokok hidup. Yang kita dengar, yang kita percaya, yang kita yakin dalam Quran, dalam sunnah, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kita akan hidup balik. Itulah keyakinan saksi depan mata untuk meyakini perkara yang gaib, perkara yang tak nampak. Alhamdulillah. Al-imanu bil gaib. Yang keempat. Panjang dia. Faminhu ya'kulun. Tengok ayat. Ayat 33, faminhu ya'kulun. Itu untuk pokok, untuk bijirin. Dalam pokok-pokok, ayat 36, mari ayat 35, liya'kulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buah-buah dia. Kenapa dia dua ayat ini berbeza? Kenapa? Sebab bijirin itu qut, makanan, kita makan dia. Faminhu ya'kulun. Bijirin itu makan. Tapi berbeza dengan batang pokok kelapa, pokok tamar, kita tak makan pokok. Maka Allah kata liya'kulu min samarihi, supaya mereka makan dari buah dia. Pokok dia jangan makan. Gajah yang makan pokok ni. Kan? Orang tak makan. Allahu Akbar. Ini perbezaan ayat. Penggunaan ayat yang begitu detail, begitu halus, latif. Ayat yang digunakan oleh Allah, faminhu ya'kulun, ay liya'kulu min samarihi. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang kelima, faminhu ya'kulun, daripada bijiran itulah kamu makan, yang mengenyangkan, boleh disimpan. Bayanu hajatil abdi li rabbihi. Ayat ini menyatakan berhajaknya kita, bergantungnya kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Tuhan kata minhu ya'kulun. Daripada pokok-pokok yang aku tumbuh itulah kamu makan. Tapi tiba-tiba kamu derhaka kepada aku, kenapa? Jadi kalau Tuhan tak tumbuhkan pokok, apa jadi? Sekarang ni orang duk main teori ramalan macam-macam. Kalau mula tahun ni pada tarikh sekian akan jadi sekian. Kalau mula dengan tarikh sekian akan jadi kemarau panjang, hujan besar, macam-macam. Kita kata banyak teori sangat. Jangan duk banyak teori pelik-pelik. Kita hanya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mampu untuk mengubah teori-teori yang kamu faham dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita banyak teori, jadi akhir sekali manusia ni stres. Hidup dalam ketakutan. Tapi bagus juga, kadang-kadang teori ini bagus juga. Sekurang-kurangnya bila kita kata ramalan akan hujan di sini, sekian-sekian. Jadi orang tempat yang diramalkan hujan, berdoalah kepada Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, awan yang nak datang ke tempat aku ini, pindahlah dia ke tempat lain yang tidak membinasakan orang. Biar Tuhan pergi curah di mana-mana, di atas bukit yang tak ada manusia. Sekarang ni kalau dia kata kalau curah atas bukit bahaya. Nanti turun hanyut dia punya pokok-pokok kayu yang ditebang, batang-batang balak. Allah, sehari dua ni sibuk dengan cerita balak dah. Jadi orang ambil pulak negara lain yang tak ada balak, kenapa dalam sungai dia waktu hujan keluar pokok juga? Kita kata banyak juga teori. Yang pentingnya kita ni banyak nak kelahi. Kita jadi pihak penjaga negara ni kenalah terus carilah kepentingan negara ini untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk kemaslahatan perjalanan syariat Allah atas muka bumi. Jangan berani. Baiklah. Mana kita? Maknanya mu ni berajak kepada apa? Kepada Allah. Tuhan yang keluarkan kita rezeki. Kalau harap ke manusia, kalau Tuhan keringkan, siapa nak bagi rezeki? Tak ada siapa mandi. Allahu Akbar. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut min nakhil. Dia kata apa ni? وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ. Nakhil. Nakhil ni, kalau pokok satu nakhlah aja, tapi itu kata nakhil.
Semua pokok tamar itu isyarah ila annahu naf'un kulluhu. Batang pokok tamar tu pokok daripada ujung ujung daun ni sampai ke akar dia semuanya bermanfaat. Daun dia boleh buat tu, dia punya jerami semua benda lah boleh buat. Saya nak terjemah payah. Leaf dia panggil, syu'abuhu, khusuhu, arajinuhu, mayang dia, pelepah dia, buah dia pula berapa peringkat. Buah dia tak mari tamah lalu, dia mari dia panggil busrun tala'an, jumaran, busrun tu buah hijau tu. Kemudian baru dia jadi rotab yang kita makan sedap, yang kuning tu, kuning atau merah. Kemudian dia kering baru jadi tamar. Banyak jalan nak sampai ke tempat dia. Maknanya Allah Ta'ala guna di sini mengatakan tamar itu dipanggil ata bisirati jam'il kasrah, menunjukkan bahawa batang tak pokok tamar itu berguna semua. Sebab itulah Nabi SAW pernah buat satu bandingan kepada para sahabat. Manakah sejenis pokok yang dia tu kalau diibaratkan seperti tubuh seorang mukmin. Ibarat seperti seorang mukmin, pokok mana? Ibnu Umar kata, dalam kepala aku pokok tamar. Sebab dia berguna semua. Orang mukmin semuanya baik. Kalau Allah beri nikmat dia syukur, kalau Allah Ta'ala beri ujian dia sabar. Itu sifat orang mukmin. Jadi Nabi kita buat bandingan batang tamar tu dengan orang mukmin. Orang mukmin dengan pokok tamar. Masya-Allah. Kita dah bincang dah dulu dalam tafsir suratul Nahli, tak silap saya. Yang ketujuh, min nakhilin wa a'nab. Kenapa banyak dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua pokok ni? Kurma dengan anggur. Lish? Kenapa? Kenapa dia tak sebut buah lain? Buah lain banyak lagi, tapi disebut kurma dengan anggur. Khassasan nakhila wal anab bizikri min sa'iril fawakih. Allah Ta'ala sebut dua ni mewakili jenis, tapi dua ni maksud. Lianna alazal mat'um al-halawah. Makanan hak sedap kalau buah-buah ni manis. Hak manis tu. Dan dalam pokok tamar ni ada dua. Satu tak manis, sedap. Anggur setelah dikeringkan dia jadi zabib. Arab kata zabib, kita Melayu lah ni tak main kecak Arab, kecak dah, dia panggil buah apa ni, kismis. Kismis tu zabib lah, guna zabib Arab. Orang Kelantan kata buah jabit. Jabit. Okey, apa? Buah zabib. Dua ni makannya dia sedap. Dan dia menjadi qutun wa fakihah. Dia jadi makanan yang mengenyangkan dan juga menjadi makanan buahan yang kita makan buah. Dan dia tahan lama, boleh dibawa musafir ke mana-mana. Sebab tu dia panggil dalam hadis tentang zakat fitrah, Nabi sebutkan minat tamri waz zabibi wal aqid. Zabib tu. Jadi zabib ni mewakili buah anggur yang dikeringkan. Termasuklah buah tin, buah lain-lain itu, tapi zabib dengan tamar ni disebut dalam Quran sebab dua ni makanan boleh simpan. Boleh bawa musafir ke mana-mana berjalan, letak atas unta, keringkan dia, musafirlah ke mana kamu tak akan lapar insya-Allah. Allahu akbar. Faqad zakarallahu rumman wa zaitun. Ada kalanya Tuhan sebut juga rumman, buah delima, buah zaitun. Dalam suratul An'am Allah Ta'ala sebut al-rumman wa zaitun. Wa zaitun wa tin. Wa tin ada juga dalam tempat lain. Kata di para ulama dalam suratul An'am Allah Ta'ala sebut jenis-jenis. Warruman, zaitun. Dalam surah yang pula Tuhan sebut tin, itu dia panggil ketika Allah Ta'ala nak sebut tentang jenis buahan, maka dia sebut banyak. Tapi dalam ayat ini berbeza sebab Allah Ta'ala nak sebut tentang nikmat. Dua ni mewakili. Itu berbezalah.
Kalau kata kenapa disebut dalam surah lain, suratul An'am disebut anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samara. Jadi banyak buah-buah tu dia panggil, ayat itu ayat menyebut kategori buah, jenis buah, tapi di sini menyebut nikmat penggunaan buah. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik, nak lagi. Baru 7. Yang ke-8, subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Mana Adam ni berpasangan. Pokok-pokok juga ada pasangan. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Bumi juga ada pasangan. Bumi walaupun dekat tapi tak sama. Oh ni hitam, oh ni merah. Oh ni masin, oh ni tak masin. Bumi dia. Oh ni tanah kor, oh ni tanah pasir. Macam-macam. Tumbuh-tumbuhan juga berbagai-bagai dia punya. Manusia juga berbagai-bagai bentuk. Ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada hitam, kan? Ada mancung, ada kepek, ada mata luah, ada mata sepit, mata lolong. Semuanya ada. Ada tinggi, ada rendah. Kita kata itulah Allah Ta'ala kata, subhanallazi khalaqal azwaj. Maha suci Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk ini pelbagai. Ada berbeza saja. Manusia berbeza sama dia, pokok-pokok berbeza sama dia, kan? Duduk di atas bumi yang sama, air yang sama, pokok yang hampir sama, manggis, mangga, tapi yang ni lain, yang ni lain. Masya Allah tabarakallah. Cukup untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang ke-9, akhir ayat Tuhan kata, wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan, yang Allah Ta'ala ya tumbuh-tumbuhan dari didikan. Wa mimma la ya'lamun, banyak lagi yang aku ciptakan kamu tak tahu ya makhluk. Allahu akbar. Isyaratun ila asrari muda'atin fi khalqi anwa'il hayawan. Ayat ini memberi isyarat kepada kita bahawa yang kamu tak tahu pendetailan, yang kamu tak perasan, yang kamu tak sedar, nikmat Allah Ta'ala tu sangat banyak. Kita tahu tak tahu. Tadi saya sebut contoh oksigen. Kita tak tahu pun, kita nak seduk hari-hari oksigen. Kan? Bila pergi hospital baru tahu, tak cukup oksigen. Sudah. Masuk oksigen. Tak cukup, ditidurkan. Barulah sedar. Banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang kita tak sedar. Baiklah. Yang terakhir, yang ke-10. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Allah guna perkataan subhana. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk ini berpasangan. Li'anna kauna kulli syai' yahtaju ila izdiwajiyah. Semua benda ni nak kepada pasangan. Semua benda ada pasangan, ada gu, orang kata. Kan? Ada gu, maka Allah kata subhana, maha suci Allah yang menciptakan semua makhluk bergu kecuali Allah. Tauhid, Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal, yang tidak ada pasangan, yang tidak ada gu, tak ada bini, tak ada anak. Masya Allah. Tuhan boleh je ayat Quran itu kata alhamdulillahillazi khalaqal azwaj. Segala puji bagi Allah yang menciptakan pasangan makhluk dia. Tapi Allah guna kalimah subhana, maha suci Allah yang menciptakan semua makhluk ini berpasangan kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah luasnya ilmu Allah Ta'ala. Ayat Quran ni ayat mukjizat. Kalau kita baca, kita akan menambahkan kelazatan, menambahkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sebahagian ulama salaf dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kamu carilah kemanisan iman tu di dalam 3 perkara. Cari kemanisan iman di mana? 3 perkara kita kena cari. Di antaranya waktu kita solat. Waktu solat tu manis ke tak manis kita punya rasa? Tak apa manis orang imam baca sikit, panjang sikit, berasa nak marah lalu. Kita kata apa punya perangai macam ni? Yang kedua, fi zikri. Ketika kita berzikir, kita rasa manis ke tidak? Subhanallah, subhanallah. Kita rasa dekat ke tidak kita dengan Allah? Dekat. InsyaAllah itulah yang kita cari, kemanisan iman. Yang ketiga, wa fi qiraatil Quran. Ketika kita baca Quran. Kalau baca Quran rasa lazat, sedap, dapat mendengar, dapat memahami kalam Allah, maka ketahuilah bahawa kamu telah mendapat kemanisan iman dalam jiwa kamu. Kata Syekh, fa in wajadtum, kalau kamu dapat alhamdulillah, wa illa
fa'lamu annal bab mughlaq. Kalau kita tak baca Quran tak rasa apa-apa. Baca zikir tak rasa malah ya. Solat rasa nak habis cepat. Maka kita mengetahuilah bahawa pintu-pintu kebaikan tertutup. Kita kata na'udzubillah, maka ketika itu kita kena banyak istighfar, banyak taubat, banyak minta ampun pada Allah. Ya Rabbi, lidah aku boleh bercakap hauran pagi sampai gelap, kecuali sebut namamu je berat. Ya Rabb. Itu punca daripada generator hati kita yang tidak begitu bersih, yang menyebabkan mulut kita tak tersebut nama Allah. Mari tuan-tuan, tafaqqadul halawah. Kita mencari kemanisan iman di mana? Ketika salat, zikir, baca Quran. Ya Ustaz, Abu Ana, saya berzikir tak manis. Tambah lagi. 100 kali tak manis, tambah lagi. Kita ni tuan-tuan kena tengok karat. Kalau besi yang berkarat lama, kita rendam dalam air. Air nak hilang karat pun 2 hari barulah gosok. Tapi kalau karat tu sikit, insya-Allah cukup dengan sabun. Letak klorok je, ataupun dengan basuh dengan tangan pun boleh. Sebab itulah kata di para ulama, kita ni di antara 2 persimpangan. Ibarat seperti baju kotor perlu kepada klorok, baju dah bersih perlu kepada perfume, perlu kepada wangian. Jadi tengok, kita dosa banyak, taubat, istighfar, munajat banyak. Kalau dosa sudah kurang, perbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil. Itu kesesuaian dia. Jadi itu analogi bandingan yang mudah. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat daripada ayat 33 dan 36 yang kita baca, dan semua fawaid yang lain yang telah kita hafal. Alhamdulillah, saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja siang malam. Nah, ada yang tulis, ada yang potong video buat tajuk. Kita kata jazahumullahu khaira, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkatlah tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja, yang bertugas, yang menyebarkan ilmu ini. Walaupun ilmunya sedikit, tetapi kita kena ingat, perbincangan kita ni besar. Perbincangan kita nak memahami kalam Allah. Yang bercakap ni kerdil, tapi tajuk yang kita bincang besar sebab dia berkait dengan kalam Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat hidayah, mendapat bimbingan, mendapat panduan hidup daripada Allah di atas dunia ini. Kita mati dengan husnul khatimah, dan kita layak untuk menjejak kaki dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.